sama hati, apakah kualiti? Adakah tandanya dapat dipandang? Nanti jawab hati, bulan yang mengambang. Quality, oh quality, itulah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kualiti. Baik, secara ringkas saya akan perkenalkan latar belakang selepas pengalaman saya selama lebih kurang 30 tahun ya. Saya punyai ijazah sarjana muda sains dan ijazah sarjana MBA dalam bidang QMS, pengkhususan TQM, iaitu pengurusan kualiti menyeluruh, dan sejarah jawatan-jawatan yang pernah saya terajui adalah pertamanya jurutera proses di mana kita ada sebutlah front end, dia punya back end dan juga pertengahannya. Jadi saya lebih bertanggungjawab pada operasi-operasi di bahagian hadapan. Maknanya sebaik masuk kita punya operasi untuk membuat barangan, inilah mulanya kerja saya, tugas saya untuk memeriksakan segala yang untuk keluarkan barangan dibuat dengan betul dan dikawal QA dan QC-nya. Dan di sini juga kita ada sebutkan tentang incoming piece parts, ataupun apabila satu bahan mentah yang akan diperlukan, akan digunakan pakai, kita perlu melalui SPC, Statistical Process Control, untuk menjaminkan mutu dia mengikuti PIY yang telah ditetapkan. Jadi pada semasa itu kita guna PIY military ataupun ketenteraan, military standard, mil standard kita sebutkan. Yang keduanya, saya juga pernah menyandang sebagai jurutera kualiti dan perancangan ataupun planning dan quality engineer. Di sini sudah semestinya lah kita kena buat sistem kualiti menyeluruh daripada peringkat awal dan sampai kepada akhir, supaya segala yang dilaksanakan dari sudut SOP dan juga dari sudut pemeriksaan kualitinya akan dilaksanakan mengikut mil standard yang saya sebut tadi. Jadi kenalah ada banyak latihan kepada pekerja-pekerja dan juga operator yang berkaitan. Di sini juga selaku jurutera planning ataupun jurutera perancangan, saya kena merancang setiap operasi itu berjalan ikut waktu-waktu yang ditetapkan. Kerana kita semua tahu ya, waktu itu adalah emas harga, dan sekiranya banyak pembaziran pada waktu, sudah tentulah keuntungan dari sudut mencapai matlamat kualiti barangan, sudah tentulah hasilnya memang bagus, tetapi kerana pembuangan masa itu pun dianggap sebagai menolak, adalah kerugian pada kita. Jadi amat penting menjagakan perancangan yang baik, dikala disebutkan sebagai management of time, ya, pengurusan waktu dan juga ketangan, amat penting di situ. Yang terusnya adalah sebagai pengurus kualiti. Biasalah ya, pengurus kualiti ni dia punya bebanan dia, kalau apa sahaja termasuklah pelanggan yang membuat komplain ataupun ketidakpuasan hati, sama ada kepada pihak majikan ataupun pihak mana-mana pekerja-pekerja, sudah tentulah saya bertanggungjawab untuk mengambilkan tindakan sepantas dan cepat supaya masalah itu tidak mengganggu operasi.
tidak mengganggu proses-proses. Dan pelanggan sudah tentulah amat kita hargai, ya. Customer always right, kita sebutan dia kata pelanggan sentiasa benar. Kita suka tak suka, kita kena menjagai sentimen-sentimen pelanggan-pelanggan supaya pelanggan punyai confident ataupun dia punya menaruh harapan kepada kita dan mereka rasa terjamin apabila barangan mereka dibuat, ya, dapat terima pakai. Dan kita kena ingat, kalau antarabangsa, syarikat antarabangsa biasanya lagi berat tanggungjawab kita, kerana kita bukannya kita membuat barangan untuk dalaman ataupun untuk negara kita. Kita perlu juga mengikut kerenah-kerenah dan kehendak-kehendak pelanggan di luar negara. Dan mereka seperti mana kita fahamkan lebih maju daripada kita, maka memang kita diguna pakai untuk kerana economically kita lebih boleh dikatakan memberi kepada keuntungan secara ekonomi atau secara perniagaan kepada mereka. Tapi mereka juga perlu kita mengikut PIY-PIY yang mereka kehendaki, itu military standard. Jadi memang tidak dinafikan amat mencabar, ya, proses kualiti ini. Namun kita tidak boleh katakan gagal untuk memenuhi tanggungjawab ini. Jadi di sini QA dan QC juga kita laksanakan terperinci dari awal sampai ke akhir perniagaan ataupun pembikinan barangan itu. Seterusnya, selaku European Quality, kita tahu konsultan, ya, kita sampai ke tahap di mana kita akan diperlukan untuk merancang dan memberi perancangan kepada sesuatu sistem kualiti yang diperlukan oleh syarikat, organisasi dan mana-mana pihak lah, termasuk latihan-latihan demi latihan, dan terperinci tentang perlunya kualiti, perlunya mutu, perlunya disiplin, perlunya komitmen yang tinggi. Kerana kualiti ni dia bukan datang menggolek ataupun mudah diperolehi, ya, tanpa komitmen ataupun tanpa kita kena beri tumpuan. Dan it's a serious business lah. Kualiti ni adalah satu perkara yang serius. Tanpa perasaan ataupun tanpa kita memiliki kriteria-kriteria sebegini, akan menyusahkan, menyulitkan kita punya tugas-tugas kita. Dan termasuklah melaksanakan syarikat perlukan Total Quality Management ataupun TQM, disebut sebagai SPK, ya, Sistem Kualiti Menyeluruh Pengurusan Kualiti, dan ISO International Standard Organisasi. Kan kita tahu ISO ni memang sekarang ni setiap syarikat, setiap pengeluaran disertifikasikan ikut PIY ISO antarabangsa ni, dan kita sebut ISO 9000, dan ada siri 1, siri 2 begitu. Jadi di sinilah di mana amalan-amalan budaya kerja yang cemerlang, amalan-amalan kita punya tingkah laku maupun kita punya ilmu boleh dan mesti diguna pakai untuk mencapai kan kualiti terbaik untuk syarikat dan juga pelanggan kita. Dan selaku ketua jabatan, ya, ini lagilah besar, luas dan amat mencabar sekali kerana ketua jawatan kita mempunyai semua dikatakan sebagai bawah naungan ataupun di bawah kepimpinan kita, ya. Kita sebagai punyai kuasa ataupun punyai leadership qualities, ya, quality sebagai pemimpin untuk mencapai matlamat-matlamat
Dan juga pembangunan sumber manusia ni ialah di iaitu jabatan dalam Human Resource Development, ya, HRD kita sebut, ya. Tidak lain tidak bukan adalah membuat perancangan untuk kaki tangan, semua kaki tangan, sama ada di pejabat, di management atau pengurusan atas, pengurusan tengah, pengurusan bawahan, semuanya kita kena lihat kepada apakah latihan-latihan, apakah maklumat-maklumat, apakah kategori-kategori yang kita perlu beri latihan sepanjang tahun demi mencapaikan kita kata misi, visi dan objektif syarikat-syarikat maupun pejabat-pejabat di dalam yang kita bertanggungjawab itu. Maka inilah sikit sebanyak, ya, sebutkan sebagai latar belakang secara ringkasnya. Dan lepas itu kita lihat kepada adanya juga okey. Jadi setelah kita tahu sistem pengurusan menyeluruh ni atau SDK ni, tidak lain tidak bukan adalah kita mesti membayangkannya atau melaksanakan dan merupakan, ya, koleksi proses-proses. Maksudnya collection of processes. Kita ambil sebagai dalam bentuk dalam perniagaan, ya. Kita ada proses dalam perniagaan. Kita perlu fokus secara konsisten. Maknanya kualiti, untuk mencapai kualiti kita mesti khususnya kepada tekanan kita, emphasis kita kepada konsistensi. Kerana tanpa konsistensi maka kita punya pengurusan kualiti ini tidak orang sebut sebagai kita kata ada loose end ataupun ada kelonggaran, ya. Dia mesti mantap daripada barangan, daripada SOP sampai kepada manusia ataupun pekerja-pekerja, ya. Semua golongan lah, ya, yang bertanggungjawab di proses ataupun di operasi itu perlulah konsisten dalam tanggungjawab, dan ini perlulah banyak latihan, banyak beri tunjuk ajar, ada banyak garis panduan, ada banyak perkara yang kita kena teliti, termasuklah guna graf SPC, Statistical Process Control Graph, kan, untuk melihat adakah kita dalam dia kata within ataupun dalam range, ya, di mana kita tak boleh melebihi kita punya nak sebut sebagai deviation ataupun keluar dari dikatakan sebagai tidak mengikuti, tidak beroperasi di dalam kita punya range, di mana range ni dia ada upper limit ataupun paras atas dan kita ada lower limit, paras bawah. Dan biasanya kita tidak boleh lebih daripada berapa peratus saja, ya. Kalau kita kata sebut 95% AQL ni, masih ingat AQL, Acceptance Quality Level, kan? Kita ada 5% yang untuk kita main secara tak langsungnya, hanya 5 unit ataupun 5% kadar tidak menepati kualiti sahaja yang dibenarkan ataupun reject, ya. Kalau dalam 100 unit disebut hanya 5 unit yang boleh dikatakan sebagai reject ataupun tidak mengikuti kadar PIY yang kita sebut tadi, AQL tadi. Maka di sinilah koleksi-koleksi ini perlulah kita memastikan dia konsisten ke arah memenuhi, ya, kehendak-kehendak pelanggan. Memang tiap pengeluaran, tiap perkhidmatan
tidak lain tidak bukan yang kita untuk memenuhi, kita perlu konsisten untuk memenuhi dia punya kehendak pelanggan. Dan seterusnya kita mestilah ada peningkatan ya, dalam operasi kita supaya pelanggan berpuas hati dengan barangan yang kita keluarkan atau khidmatan yang kita berikan kepada mereka. Dan seterusnya gitu kita lihat kepada semua sistem dan operasi dan proses-proses hendaklah selari. Ya, hendaklah selari dengan objektif. Objektif ni kita kadang-kadang kita ingat apa objektif kita apabila sebuah syarikat kan. Tapi kalau objektif pengurusan atasan ataupun BOD lah, board of directors kan, tidak menyerupai ataupun tidak diguna sebagai objektif kepada mereka yang akan melaksanakan tugas-tugas mereka, ya, mengikut SOP, tidak akan terhasil ya kualiti yang baik. Jadi objektif daripada CEO ke, daripada pengarah-pengarah, ini aplikasinya amat luas ya. Boleh diaplikasikan dalam bidang apa sekalipun. Tapi kita lihat kepada bidang perniagaan dan bidang perkhidmatan. Jadi objektif syarikat ataupun objektif satu organisasi mestilah dia untuk mendapat keuntungan, satu. Yang keduanya untuk memuaskan hati pelanggan dan menerima imbuhan akibat setelah kita memenuhi semua syarat-syarat yang kita sebut tadi itu sebagai konsistensi. Jadi dengan objektif yang sama, ya, maknanya kalau dalam satu keluarga, ayah dan juga ibu dan juga anak-anak mestilah punya objektif yang sama ya. Contoh untuk mencapai keluarga bahagia, kalau hanya kepada ayah dan ibu saja inginkan keluarga bahagia tapi anak-anak tidak ada objektif yang sama, ya, masing-masing buat masing-masing punya agenda, maka amat sukar ya untuk mencapai matlamat. Jadi inilah kita katakan sebab kita perlulah selari dengan objektif. Dan hala tuju ni adalah strategic management. Kerana strategic management tidak lain tidak bukan dia mengaturkan langkah-langkah, kita panggil langkah-langkah strategik. Dikatakan sebagai satu contoh lah, kalau pada tahun ini katakan kita inginkan masalah katalah salah satu syarikat itu disebabkan ekonomi menurun dan sebagainya, tapi strategic management atau strategic operasi ini mestilah mengaturkan supaya kerugian ataupun supaya bisnes operasi, ya, maknanya operational business operation ni, operasi perniagaan ni tidak lari jauh dari sasaran, walaupun kita ada masalah lain, ya, masalah teknikal lah, tapi kita kena aturkan staffing dia ataupun pekerja-pekerja yang cukup walaupun minimal, ya, kerja-kerja staff dalam rumah atau tapi dalam perniagaan ni susah sekali nak sebut kerja dari rumah kan. Kita kena aturkan supaya pekerja-pekerja ni dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang penuh objektif, ya, strategik, dan kita perlukan mereka jangan lari dari komitmen gitu. Maka itulah satu-satunya. Dan QMS ataupun kita boleh sebut sistem pengurusan kualiti ini, dia memastikan organisasi, ya, tadi seperti tadi, dengan adanya sistem QMS ni, maka konsistensi itu ataupun ketika tak langsungnya kita sebut sebagai dia konsisten lah berupaya kan, berupaya secara konsisten untuk mengulangkan operasinya, prosesnya untuk mencapai
pengeluaran dan pendapatan yang disukai, ya, dan mendapat kepuasan pelanggan. Begitulah. Dan seterusnya kita lihat kepada perlunya, ya, kita sebut sebagai komponen-komponen quality untuk mencapai konsistensi tadi. Ya, kita kena secara kita sebut fokus pada komponen-komponen quality yang kita boleh kata yang pertamanya memang perancangan. Tidak ada perancangan, maka tidak adalah pencapaian matlamat. Memang perancangan ni planning, ya. Kita cakap segala-galanya berputar ataupun memerlukan perancangan rapi supaya tidak ada pembaziran, supaya kemas, supaya dilihat sebagai teratur, supaya dilihat sebagai efisien, kan. Operasi itu memang disebut sebagai wow, memang nampak, boleh dilihat, ya. Bukan hanya kita tidak aturkan. So kita ada perancangan master plan contohnya, kan. Kita ada plan ataupun perancangan, kita panggil blueprint ataupun kita panggil apa ni, sebagai yang master yang utama, ya, yang induk, master plan dan perancangan induk. Dan kita sebut sebagai jamin mutu ni, ini adalah satu komponen, ya, dalam quality management KMS ni. Bagaimana untuk menjaminkan mutu sedangkan operasi kita tidak tepat, operasi kita tidak teratur, operasi kita tidak dirancang, dan pekerja kita dilatih, dan tidak ada objektif yang selari atas daripada pihak pengurusan sampai pihak tenaga pekerja. Jadi ini semua akan tidak memberikan kita punya jaminan kualiti yang kita perlukan. Jadi maka amat perlulah kita beri perhatian pada jaminan mutu setelah kita lihat kepada perkara yang saya sebutkan tadi. Dan seterusnya adalah dalam operasi, setiap proses, setiap langkah-langkah yang kita lalui itu, yang kita laksanakan, hendaklah bertujuan ada peningkatan mutu dari sudut apa tu? Kemahiran pekerja-pekerja, ya. Itu satu. Yang keduanya dari sudut barangan atau barangan yang disebut sebagai bahan mentah dia, ya, perlulah diperiksa rapi, ya, ada QA QC supaya tidak ada barangan maupun kita sebut sebagai bahan ni, mentah ni, ada yang tidak mendepati PIY, kerana ini akan menyulitkan. Kerana apabila mulanya operasi daripada saat dikatakan sebagai front end tadi, kan, dimulakan operasi itu, maka operator, pekerja dan semua tugas kaki tangan, teknikal baik, engineering baik, dia punya pengurus, dia punya supervisor maupun dia punya, kita pakai sebagai orang yang akan memastikan setiap operasi, setiap proses itu jalan yang baik, mestilah punyai kemahiran masing-masing. Jadi tidak ada sistem ataupun tidak ada pekerja, tidak ada operasi, proses, tidak ada SOP yang tidak diguna pakai. Semuanya kena teratur, ya. Okey, permulaan dengan step A atau langkah A, pergi ke langkah B. Setiap operation tu ada proses, ada pula SOP. Kita ada procedure tertentu. Jadi semua akan terlibat, termasuk saya sendiri selaku walaupun ngurus ke ataupun sebagai orang yang bertanggungjawab pada kualiti.
memastikan kita tidak lari dari SOP. Karena kalau SOP disesuaikan, maka tidak berhasil lah kita punya matlamat. Mudah aja. Kata nak buat masakan, kalau bahan-bahan mentah dia tidak diperiksa dulu lebih awal, bila mula memasak nanti, kalaulah tidak ada setiap bahan-bahan yang diperlukan pada bilangan ataupun kuantiti yang diperlukan, maka tidak berhasillah satu masakan berkualiti. Jadi inilah dia quality management ataupun kita panggil QMS, quality management process ataupun sistem ni, lain tidak bukan dia menitik berat kepada disiplin dan terbaik kepada tepati janji. Kita kena ikut setiap langkah-langkah, langkah pertama, langkah kedua dan seterusnya. Itu boleh beri kita peningkatan pada mutu kita. Dan tersebut lagi, itulah empat komponen untuk quality management system ataupun sistem pengurusan kualiti. Dan ini adalah bukan sahaja fokus kepada produk dan perkhidmatan, tetapi juga kepada, sebab saya sebut langkah-langkah tadi kan, banyak langkah-langkah. Walaupun langkah-langkah ni nampak macam merumitkan ataupun menyusahkan ataupun tapi apabila kita laksanakannya secara menyeluruh dan secara konsisten, setiap langkah tu, maka jadi mudah, dipermudahkan sebenarnya. Pada mula tu memang nampak terlampau banyak sangatlah langkah-langkah dia, tapi kita dah kenal pasti dah langkah ini ada tujuan untuk ini dan seterusnya. Jadi setiap langkah tu apabila dikombinasikan ataupun dikumpulkan akan melaksanakan mencapai matlamat dan sasaran yang kita mahu. Seterusnya kita lihat pada tujuan utama. Kenapa kita nak adakan peningkatan mutu? Kalau dikatakan itu merumitkan operasi, betul tak? Kalau orang yang melihat pada tidak ingin mematuhi lah kepada kita sebut sebagai peningkatan mutu, jaminan mutu, dapat komponen tadi itu, maka tujuan utama adalah mustahil untuk kita mencapai efisiensi. Kerana efisiensi ni bukanlah hanya bergantung kepada mesin, sebab memang dalam operasi, dalam pembuatan barangan, kita perlu banyak guna pakai mesin-mesin. Jadi mesin-mesin ni dia diprogram, di mechanically program ataupun secara mudahnya kita kata dia macam robot lah. Dia dilengkapkan dengan sistem komputer untuk melaksanakan sama ada memotong, sama ada welding, sama ada nak cantumkan ataupun nak di cutting edge, kita sebut macam berupa bentuk dan sebagainya. Itu secara teknikal kita guna mesin. Tapi kena ada di samping mesin manusia yang bertanggungjawab. Manusia ni lebih luaslah ataupun lebih kita sebut sebagai orang yang ada akal fikiran, orang yang ada kemahiran kan. Di mesin tidak ada kemahiran, kepakaran. Dia hanya aja boleh melaksanakan sesuatu tugas itu ikut program dia. Tapi manusia dia mampu untuk boleh katakan mesin ataupun mesin hanya 30%.
dalam satu operasi tu. Manusia 70%, kerana kitalah yang akan melihat, buatkan QA, QC, ya. Dan kita buat check selepas mesin tu melaksanakan satu operasi, satu tugas tu, kitalah, manusia lah yang akan lihat kepada pembuatan itu atau tugas itu dia buat ikut apa yang kita telah tetapkan. Maka pengurusan kualiti ini adalah mengikut kita sebut sebagai PIY, ya, yang telah tetapkan sebagai ISO 9001 tahun 2015, yang tidak lain tidak bukan, kalau lihat sini, kita kata dalam PIY ISO 2001 ni disebut sebagai customer base, ya. Ni kita fokus pada pelanggan. The first thing dalam minda kita, apa yang kamu buat ni, apa yang awak buat ni, apa laksanakan ni, tidak lain tidak bukan, kita kena tuju arah kita pelanggan. Bukan kita buat untuk kita, ya. Sesuatu berkenaan dalam operasi bukan untuk kita, ya. Kita bertugas jalankan tugas, bertanggungjawab, tapi di minda kita tahu ini adalah operasi kita sebut sebagai fokus pelanggan, ya. Yang keduanya, kepemimpinan. Ya, kepemimpinan ni luas, ya, kerana jangan ingat pemimpin ni mestinya pengurus dan juga CEO dan mereka yang di atas. Setiap operasi, setiap proses dia punyai pekerja-pekerja dan dia punyai, kita sebut sebagai supervisor, maupun itu secara non teknikal, ya. Tapi teknikal ni kita ada jurutera, kita ada pihak yang melihat kepada jalan lancarnya mesin-mesin dan suhu-suhu dan sebagainya, ya. Itu mereka adalah technical people. Tapi orang yang dalam konteks management side ni, dia adalah pemimpin, ya. Dalam konteks setiap operator, setiap pekerja, setiap mereka yang bertanggungjawab di situ mesti mempamerkan kepemimpinan ataupun leadership, kualiti sebagai pemimpin, ya. Tidak wajar kalau ini bukan tugas saya, ini tugas pemimpin, bukan. Untuk operasi efisiensi, untuk operasi yang bermutu tinggi, ya, yang memenuhi keperluan pelanggan, setiap mereka yang terlibat, tak kiralah peringkat pangkat dia, tak kiralah tanggungjawab dia, tugasan dia, dia mestilah mempamerkan kepimpinan yang strategik, boleh digunakan strategik leadership, ya. Dia mesti akui diri dia, saya seorang pemimpin, gitu. Dan seterusnya kita lihat pada operasi-operasi yang kita laksanakan ni, tidak lain tidak bukan, kita adalah people oriented. Maknanya setiap perkilangan, ya, ataupun dalam kilang, dalam organisasi, tidak lain tidak bukan mesin yang kita pegangkan sebagai perkara yang utama ataupun sebagai perkara yang terpenting, ya. Kita kena lihat siapa yang menguruskan, siapa yang menjalankan mesin, manusia, ya. Siapa yang bertanggungjawab kepada pemeriksaan barangan setelah 1-2 operasi, manusia. Siapa juga yang bertanggungjawab kepada komunikasi, tak, antara satu operasi ke operasi yang seterusnya. Dan seterusnya kita ada orang yang kita sebut sebagai team leader ataupun supervisor, ya. Dia adalah penyelia, dia adalah di atas senior penyelia kanan, dan di situ ada technical backup dia, orang yang technical yang bertanggungjawab pada penyelenggaraan mesin-mesin untuk menentukan
mesin-mesin berjalan dengan baik. Tapi manusia jugalah yang meliputi ataupun yang mengurus segala-galanya. Jadi we are people oriented, ya. Operasi kita dalam pembangunan, dalam pembuatan tidak dapat dipisahkan lah, people oriented. Dan seterusnya kita lihat kepada proses oriented juga, ya. Proses pendekatan, approach dia, pendekatan dia proses. Kerana proses ni kenapa orang kata ada operasi, ada proses? Memang dalam setiap operasi mesti banyak proses. Ini tidak susah ya untuk kita memahaminya, kerana setiap proses, katalah nak bagi mudahnya, boleh kita lihat kepada di dalam sesuatu pembikinan, katalah membuat coklat, ya. Semua orang suka coklat, termasuk saya, ya. Coklat dia punyai bahan mentah yang amat mesti mengikut dia punya piawai, ya, kepekatan dia, betul tak? Pancuhan dia, betul. Lepas tu mengikuti suhu dia, ya. Dan setiap operasi tu dia ada, setiap proses tu dia ada waktu-waktu tentunya. Waktu untuk digaulkan, waktu untuk sebut dia ambil ujian, test sampel lah, ya. Ujian sampel, tengok kepekatan dia, tengok sama dah kata bahan-bahan tu dah sebati ke belum, kan. Jadi ini adalah satu pendekatan proses di mana tidak boleh kita tidak laksanakan, ya. This is approach, proses approach, maknanya pendekatan proses. Jadi kalau dikatakan saya tak perlulah nak lalui nak tengok sama ada bahan tu sebati tidak sebati, atau bahan tu cukup matang tidak matang, tak boleh, kerana itu salah satu daripada keperluan, ya. Proses itu keperluan dalam operasi itu mesti dilaksanakan oleh orang yang bertanggungjawab, ya. Jadi jangan kita kelirulah proses macam sama je. Kita tengok sebagai people orientasi, pendekatan proses tidak sama. Kalau siapa yang dah tugas dalam bidang kualiti, ya, untuk menjaminkan kualiti akan terima dia punya apa yang kita bincangkan ini. Dan apabila setiap tugas dalam proses itu dilaksanakan oleh seseorang, ya, yang cukup latihan diberi kepada dia, cukup waktu, ya. Kita tak boleh overtime ataupun kita tak boleh ada lebih masa lah, kan. Setiap pekerja tu mestilah 8 jam, mesti ada rehat, dia mesti ada waktu-waktu dia untuk dia tidak stres, kan. Tapi dia juga perlu melihat kepada boleh mencadangkan, ya. Ada kerja-kerja yang mencadangkan bagaimana untuk meningkatkan lagi mutu-mutu ataupun quality improvement ni. Dan jangan kita terkejut, ya. Banyak pendekatan kualiti dalam proses datangnya daripada saya sebut tadi, QCC Circle. Mereka yang dalam pekerja-pekerja yang dalam dia punya lingkungan kawasan dia tu, mereka lihat boleh ditingkatkan proses ni. Jadi mereka akan buat satu kita panggil sebagai quality control circle, ya, group ataupun satu kumpulan. Mereka objektif dia apa, dan apa yang perlu diubah suai, ataupun apa yang perlu dikemaskan, atau apa yang perlu dipertukarkan supaya memberikan kualiti yang mereka inginkan, ya. Jadi itu amat menarik sekali pada saya. Seterusnya, pencapaian pemikiran, ya.
yang berasaskan kepada kita sebut sebagai evidence based, ya, dalam pembikinan ataupun dalam sesuatu syarikat, organisasi maupun di pejabat dan sebagainya lah. Tak perlu bukan dia operasi maknanya mesti dalam kilang, dia mesti dia dalam konteks pejabat, pengurusan, pentadbiran, dia mesti ada evidence based tu. Kita maknanya kita nak bagi satu pencapaian yang peningkatan kepada operasi dan proses ni, dia mesti ada fakta lah, betul tak? Maknanya kita sebut sebagai berasaskan bukti-bukti. Kalau contohnya, kalau kita melaksanakan satu tugas dalam operasi A dan ada 10 langkah, ya, setiap langkah itu proses lah, mesti dilaksanakan ikut giliran ataupun ikut dia punya langkah-langkah yang telah ditetapkan. Tapi contohnya kalau kita nak kata langkah ke-10 tak perlu, jimatkan masa setengah jam contoh, tapi mesti ada fakta kenapa. Jadi kita kena buat evidence based study, ya, betulkah langkah yang ke-10 tidak diperlukan. Jadi kita akan buat secara tak langsungnya QCC boleh, dan juga engineering side pun boleh buat, kerana ini melibatkan mereka yang ada technical dan not technical expertise, ya, kemahiran dalam technical dan kemahiran dalam non technical. Jadi inilah kita sebut sebagai pencapaian pemikiran ataupun the thinking process, ya, yang amat penting dalam quality. Baik. Dan betul tak, setiap proses, setiap langkah dia adalah talian. Betul. Di mana talian apa? Tidak bukan, talian dia adalah kita panggil relationship management. Pengurusan ialah kita boleh sebut management lah. Kita tak ada sebut sebagai relationship process, tapi kita sebut sebagai keseluruhan dia adalah pengurusan. Pengurusan bertalian, pengurusan bersangkutan, ya, pengurusan yang ambil kira semua dalam dia punya, daripada langkah 1 sampai langkah berapa tu, dia ada bertalian ataupun ada kena-mengena, ya. Jadi A setelah laksanakan tugas dia, B akan ambil alih. B tahu dia ada kena-mengena dengan kumpulan di bahagian proses A, dan dia tahu dia ada kena-mengena dengan bahagian proses C, dia proses B, kan. Jadi mana pertalian lah, management relationship. Jadi di sinilah kerjasama, mufakatan, kita sebut sebagai pengertian, ya, sokongan, maknanya ada sama-sama memberikan dari sudut kepimpinan tadi, dari sudut penghormatan, ya, maknanya kita respect lah setiap satu operasi itu. Maka satu proses yang apabila ada kerjasama, ya, ada pengertian ataupun kefahaman sama, ada dia punya rekognisi ataupun kita panggil sebab macam kita boleh percaya, confidence level, kita punya keyakinan kita, kan, satu dengan yang sebelah kita, sebelah atas, sebelah bawah. Jadi semua ini adalah management, kita kata sebagai talian pengurusan, relationship management dalam mikro dan makro, ya. Itu kemudian kita lihat apakah mikro dan apakah makro, ya. Jadi amatlah kita saya rasa saya dapat kembali atau mengingat semula lah sewaktu saya tugas secara aktif dulu perkara ni. Saya percaya siapa yang dalam aktif pekerjaan sekarang ni boleh fahami, lebih memahami lah. Saya sebenarnya semualah orang boleh faham benda ni.
Ini bukannya masalah nak hantar roket ke bulan, ini masalah maaf ya kalau terkasar bahasa ke, tapi ini untuk melaksanakan tugas-tugas mengeluarkan barangan yang berkualiti. Baik, terusnya ada istilah disebut functional quality. Perspektifnya adalah kita sebut kualiti kefungsian. Kita perlu ingat setiap pekerjaan, ya, setiap permasalahan, setiap kriteria lah, ya, dalam pemikiran dan dalam perkhidmatan dan sebagainya, dia tidak lari daripada ada fungsi dia, ada kegunaan dia kan, ada kaitan dengan sama ada kegunaan secara macam kereta, fungsi dia tidak lain tidak bukan untuk dipandu oleh pemandu, oleh pelanggan lah kan. Kalau kita membuat coklat yang telah siap, ya, dah dibarkan dan tidak dibungkus dengan cantik dan rapi, lain tidak bukan untuk dikoyak oleh pelanggan untuk makan coklat tu dan rasanya, taste dia, ya. Jadi ada fungsi. Jadi apa yang tidak ada kefungsian dalam pakaian, itu juga bila setelah dikemas satu pakaian dalam jenama tidak ada jenama, apabila perlu dijual, dia perlu ada asas, ya, kualiti asas supaya dia mempamerkan kualiti, inbuilt quality sebut dulu, yalah, sudah pun di dalam setiap proses tu dah dijaminkan, dah di-inbuilt-kan, dah dimasukkan, dah disertakan kualiti. Jadi apa sajalah dalam hidup ni ke depan ni, semuanya berfungsi pada kefungsian, ya, kita sebut perspektif kefungsian. Dan apakah masyarakatnya adalah tidak lain tidak bukan aspek-aspek seperti pentadbiran, perniagaan dalam perkhidmatan, dan kita sebut sebagai pengeluaran. Jadi dia fungsi dia, operasi-operasi dalam pentadbiran, dalam perniagaan, perkhidmatan, sudah tentulah pengeluaran dia tu ada kefungsian, ya, functional needs ataupun keperluan, ya. Dan dia juga kita sebut sini meliputi semua kehidupan, aspek-aspek kehidupan. Dah tidak, kita semua bukanlah nak kata tidak mengambil tahu, semua tahu, ya. Dalam kehidupan kita perlu ada matlamat, dalam kehidupan kita perlu ada kemahuan, kehendak, dalam kehidupan kita perlu ada sentimen, yalah, masing-masing punya keperluan kan. Jadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, kognisi adalah satu cara, ialah kalau kita berpidato lah kan, setiap masyarakat tu dia ada dia punya sendiri punya kita panggil sebagai seni budaya, cara-cara hidup masing-masing. Jadi semua ni ada cara pemakaian. Yang kalau tengok orang asli kan, dia ada kognisi yang begitu hebat sekali. Pakaian dia nampak simple, tapi dia punya kognisi, dia punya budaya dia, pada mereka tak simple. Pada kita nampak simple, tapi pada dia tengok pada kita pula, dia mungkin tak boleh nak faham kan. Jadi setiap kelompok maupun tiap-tiap masyarakat ada punya kognisi masing-masing. Dan of course komunikasi, cara kita berkomunikasi ini adalah juga ada kaitan dengan functional quality, ya. Boleh terima, ya. Jadi si quality ni bukan lagi terpencil ataupun
kepulauan ataupun standalone ya, istilahnya dia merangkai. Dia adalah bersepadu. Itulah boleh terima. Bersepadu. Bersepadu maknanya ingat tak kalau kita kata hidup ni mestilah jangan perseorangan. Betul. Kita mesti ada dalam kemasyarakatan bersepadu lah kan. Kita begitu juga dalam operasi, dalam kualiti, dalam QMS. Setiap proses dan kualiti ni tidak lain tidak bukan adalah does not stand alone. Dia bukan boleh mencapai dengan dia diberikan keutamaan tanpa ada bersepadu. Okey ya. Lepas tu kemampuan kemajuan juga. Kemampuan kemajuan ini menempatkan kualiti. Kualiti sebagai utama sekarang ni dalam kehidupan tamadun, kehidupan moden, kehidupan disebut milenium ya. Tak lama lagi trilenium mungkin. Sekarang 21, jadi seterusnya trilenium. Jadi kualiti akan menjadi tempat utama dalam kehidupan manusia. Ya, lihat sekarang ni. Segala yang kita laksanakan ya. Apa cara juga kita tidak boleh lari dari mengutamakan kualiti sebagai utama contemporary, masa sekarang dan dalam masa hadapan dalam masyarakat globalisasi. Disudahi dengan kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah yang tidak disengajakan, jangan disimpan di dalam hati. Mohon undur diri. Kualiti, oh kualiti.